Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Amat banyak cabaran yang melanda pada kala ini, ada banyak ujian yang melanda, tetapi Allah menawarkan, menjadikan penawar untuk kita bersama, untuk terus kita selusuri, untuk terus kita dalami menuju Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT pada Jumaat penuh barakah ini kita menyambung My Quran Time, baca, faham, amal, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Rasa ya, silih pulang ke gagang. Pulang ke gagang. Dan selamat berkunjung kembali dan kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton semua Ustaz ya, yang merindui kepada My Quran Time. Banyak yang memberi mesej tertanya-tanya mengapa berulang, apa berlaku, masya-Allah, ya? masya-Allah. Dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada MC-MC ya, yang banyak membantu dan menyokong untuk kita bersua dan bersiaran secara langsung pada hari ini. Dan juga bagi pihak Finas ya, yang menyokong, dan juga kepada semua tuan-tuan yang berada di rumah yang mungkin tertanya-tanya apa yang tak kena dengan My Quran Time. Dah sepatutnya berada pada juzuk yang ke-11 tapi kita terhenti ulang dan ulang ya Ustaz ya. Tetapi alhamdulillah kita berterima kasih kepada KKM juga yang menjaga kru-kru ya. Perlu dimaklumi bahawa apa yang berlaku sekarang, keributan yang berlaku pada pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada pasukan My Quran Time dan juga tim di TV Al-Hijrah, tetapi Allah memberikan anugerah kepada kita kembali semula, dan mohon doa pada tuan-tuan. Tolong doakan kepada tim TV Al-Hijrah, My Quran Time dan semua di kalangan kita diberikan perlindungan, penawar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini Ustaz, kita nak meneruskan Ustaz. Betul Ustaz. Saya kata apa? Perasaan tu bercampur bau Ustaz. Betul Ustaz. Kalau kita perhatikan ataupun sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kami berdua bermula dulu di awal pandemik ini Ustaz. Jika Ustaz masih ingat, kita berbaju Melayu. Bersamping, berbutang baju semua. Pakai songkok pun tak apa-apa. Subhanallah. Ketika itu hari Jumaat juga Ustaz. Betul. Kita memulakan persahabatan kita dengan Al-Quran pada ketika itu dengan surah Ar-Rahman Ustaz. Betul. Dan hari ini setelah kita agak beberapa ketika ini kita bersiaran secara ulangan,
hari ini Allah SWT memberi keizinan untuk kita terus bersama dengan Al-Quran, menyambung pengajian kita. Dan menariknya Ustaz ya, kita berhenti pada halaman 210. 211 ini isi yang kita akan lihat sebentar Allah nanti. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya, seperti Allah beritahu dulu, sila Allah. Alami dulu ya, modul ini sebelum kita masuk kepada halaman 211 sehinggalah juz yang ke-20 dan juz yang ke-30 nanti. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sharekan, kongsikan, tag kawan-kawan seramai mungkin, beritahu bahawa ini adalah anugerah daripada Allah SWT untuk kita mendengar Al-Quran. Nanti hari Isnin nanti kita akan bincang sekali lagi salah satu daripada ayat dalam Al-Quran dalam surah Yunus ini. Allah menyatakan falyafrahu, bergembiralah dengan Al-Quran ini ya, ini lebih baik daripada apa yang dikumpulkan selama ini, duit, harta dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dapat kumpulkan ayat Al-Quran, siri episod My Quran Time tuan-tuan tengok berkali dan banyak dikumpulkan, itu adalah lebih bagus. Betul. Saksikan sinopsis kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-21 hingga ayat 23. Kita akan melihat kepada kebiasaan orang-orang kafir melakukan tipu daya, keras hati, membangkang dan tidak adil di dalam kehidupan. Dan kemudian pada ayat 24, kehidupan dunia mudah hancur dan tidak abadi, dan seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 25 ya, iaitu seruan kepada Darussalam, negeri yang penuh kesejahteraan, adalah satu tempat di akhirat sana nanti. Di sini tidak assalam sebenar-benarnya. Ada masa sejahtera, ada masa kita kelang kabut tuan-tuan ya, kerana Allah nak melihat bagaimana kita mengikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kita, Allah sayang kita, bukan Allah benci kita. Mari sama-sama kita melihat kalam kasih sayang daripada Allah bermula ayat 21 hingga 23 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kegembiraan kita yafrahu Ustaz ya. Subhanallah. Bukan hanya kita berdua dan bersama kru-kru dekat kru yang sangat orang kata apa, sangat limited kerana menjaga saranan SOP daripada pihak kerajaan, tapi tetap beriltizam dan bertekad untuk bersama dengan My Quran Time pada hari ini. Tak lupa juga Ustaz, sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ini Ustaz. Kita ada Nende Yung Azlina, amat benar sekali sungguhnya ketentuan Allah itu terbaik untuk kita, walaupun terkadang kita tidak mampu memahami hikmah di sebaliknya. Allahu Akbar. Ramai sekali yang berkongsi dengan kita, ada yang berkata sebabnya rasa hari ini. Allahu Akbar. Khairun Nisa dapat tonton secara langsung semula. Kita ada Puan Syamila daripada Singapura, Puan Siti Awa dari Brunei, sahabat-sahabat kita di seluruh seantero yang bersama sahabat kita daripada Jerman, Allahu Akbar, daripada US Los Angeles. Okey, masya-Allah. Puan Katifah. Okey, jadi apa yang kita nak cadangkan Ustaz dia hari ini ketika di ruang komen bagi tuan-tuan yang di Facebook itu, saya doakan tagkan nama kawan-kawan agar diberikan rahmat oleh Allah SWT. Tuliskan saya doakan, tag kawan-kawan ya, seramai mungkin, agar diberi rahmat oleh Allah SWT. Doa tuan-tuan pada hari Jumaat penuh barakah ini amat diperlukan oleh rakan-rakan, dan doakan kami juga insya-Allah. Jom Ustaz, kita mulakan. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, mari kita mula halaman 211 ini. Kita mula ayat 21 hingga 24. Kita baca 21 hingga 23 terlebih dahulu. Saya nak mula permulaan ini Ustaz dengan nahwan. Saya boleh Ustaz? Kunci nahwan. Kuncinya belum jumpa lagi, nak tunggu. Belum buka. Okey, baik. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita gemakan rumah kita dengan kalam Allah Al-Quran ataupun di mana saja kita berada insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 21 hingga ayat 23 untuk sama-sama kita ambil pelajaran Ustaz ya, bahawa apabila Allah menyatakan wa idza adzaqnan nas, apabila Allah merasakan kepada manusia ini rahmat ya, kasih sayang, selepas ditimpa dengan kesusahan, masathum idza lahum makrum fi ayatina, dia akan melakukan satu penentangan kepada ayat-ayat kami. Ini adalah kisah tentang siapa, kalau kita merujuk balik kepada apa yang telah kita belajar sebelum ini tuan-tuan, tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat surah Yunus ini adalah surah Makkiyah. Kita ulang balik. Surah Makkiyah, kita dah lihat sehingga surah At-Taubah itu surah Madaniyah, berkaitan dengan perundangan, tentang peperangan, tentang satu sistem negara. Tetapi Allah bawakan surah Yunus pada juz yang ke-11 ini, sehingga pada surah 11 nanti surah Hud, surah Yusuf. Sebenarnya semua ini surah Makkiyah untuk kita reset balik semula. Ya. Reset balik Ustaz ya. Walaupun kita ni dah bergerak laju ke depan, reset balik, iaitu berkaitan dengan tauhid, kerasulan, tentang alam sekitar ini, kita lihat siapa yang menciptakannya, dan juga kita mengenal kepada hari akhirat. Reset balik semula. Ini surah Yunus ini diturunkan selepas ataupun sebelum surah selepas surah Isra, sebelum surah Hud. Maksudnya ini adalah surah-surah yang memberi panduan kepada Nabi, tetapi bila disusunkan selepas daripada surah At-Taubah ini, nak menceritakan kepada kita semua Ustaz, bahawa sebenarnya walaupun kamu sudah pun berorganisasi, sudah berkeluarga, sudah bernegara, jangan lupa untuk lihat balik dalam diri ini sendiri. Dan dalam diri ini salah satunya Allah nyatakan, apabila manusia ini dah diberi rahmat selepas menghadapi kesukaran, maka dia buat perangai balik semula. Dia buat perangai balik semula. Qulillahu asra'u makra. Katakanlah bahawa perancangan Allah itu lebih segera daripada perancangan jahat yang dibuat oleh orang-orang yang diselamatkan.
ya, selepas diberikan satu mudarat oleh Allah SWT. Dan menarik di hujung itu Allah cakap inna rusulana, sesungguhnya utusan kami iaitu para malaikat, yaktubu nama tamkurun. Sesiapa sahaja yang sedang membuat sesuatu kerosakan, biasanya bila buat makar ini dia komplot yang dirahsiakan. Tetapi Allah cakap di sini bahawa sebenarnya malaikat dengan izin Allah SWT tahu apa komplot mereka dan ia ditulis. Kita melihat sekarang ini tuan-tuan sekalian, selain daripada isu pandemik di negara ini, kita bercakap tentang isu di Palestin. Kita melihat pelbagai cabaran yang berlaku, maka kita tahu bahawa dalam ayat ini inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya malaikat-malaikat kami menulis. Kalau dah tulis, maksudnya yang berkuasa adalah Allah. Allah sedang menyusun sesuatu untuk kita berhadapan dengan cabaran yang ada, untuk berhadapan dengan cabaran dunia, kerana Allah lah yang paling berkuasa. Bagaimana Allah berkuasa itu ditunjukkan pada ayat 22. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah menjalankan kita di darat dan juga di laut. Ustaz pernah naik kapal Ustaz ya? Pernah naik kapal ya. Bila dah keluar saja ya, keluar daripada dia punya pelabuhan itu, sebenarnya seseorang itu memang dah serah pada Tuhan. Betul. Walaupun dia bukan Islam. Betul Ustaz. Ya. Pasal apa? Pasal Allah cakap di sini hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah. Ya, dia bergantung kepada angin yang baik, dan angin itu siapa yang tiup? Allah. Tak ada siapa yang boleh beli, tolong belikan angin baik kan? Tak. Itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh menafikannya. Ya, wa farihu, dan mereka bergembira di atasnya. Bila Allah menggunakan perkataan wa farihu dalam ayat ini dalam keadaan negatif. Dalam Quran, farah ini biasanya gembira melampau-lampau negatif. Kecuali satu tempat nanti Ustaz. Ya, bila cakap tentang Quran, Allah suruh kata falyafrahu. Sila bergembira kalau kamu dapat lagi baca Al-Quran, dapat lagi faham Al-Quran. Kalau tuan-tuan ada rasa gembira tersebut, itu sebenarnya adalah seruan daripada Allah. Kalau ada masa kita rasa tak gembira, kena gembira juga. Ya, kena bina. Pasal apa? Kerana itu tanda seseorang itu sedang beriman, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata berada di atas kapal mereka bergembira bihaja'atha rihun asif, sehinggalah datang satu rihun asif, ya, iaitu angin yang kencang. Kalau kita perasan Ustaz ya, rihun tayyibah itu dalam bentuk feminin ya, dalam bentuk tayyibah ni feminin lah kan, muannas ya. Tapi di hujung itu rihun asif dalam bentuk yang muzakkar ya, asif, dia tidak ada asifah. Betul. Ya. Sebenarnya yang betulnya ialah birihin tayyibah. Betul. Tapi bila digunakan dalam bentuk muzakkar ini, maksudnya adalah angin yang dah tak tentu arah. Sampaikan dia punya grammar nahwu dia pun mengikut sekali. Ini adalah kaedah di dalam Al-Quran yang kita boleh dapat hargai. Dan bila tuan-tuan yang pernah belajar bahasa Arab, bila tengok perkara ini, subhanallah, saya dah kumpulkan lagi satu maklumat. Kita perlu bersifat falyafrahu mimma yajma'un. Waja'ahumul mauj min kulli makan, datanglah satu ombak yang besar, wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka merasakan bahawa habislah ya, dah daripada setiap penjuru ini kami sudah dikepung oleh ombak yang besar. Apa yang berlaku pada waktu itu? Kamera akan pergi kepada orang-orang dalam kapal tersebut. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka akan berdoa pada Allah dengan penuh keikhlasan. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan aku ni daripada segala cabaran ini Allah, aku nak jadi orang yang bersyukur. Insya-Allah. Ini adalah psikologi manusia. Dan Allah sambung lagi pada ayat yang ke-23, falamma anjahum idahum yabghuna fil ard. Apabila mereka diselamatkan, mereka melampau di muka bumi tanpa kebenaran. Ya ayuhan nas, tadi cakap mula-mula orang yang musyrik, kemudian cakap pada orang atas kapal. Sekarang Allah terus bawakan kepada siapa tuan-tuan? Kepada kita semua. Betul. Wahai manusia, wahai manusia, innama ba'yukum ala anfusikum. Allahu akbar. Masya-Allah. Apa yang kamu zalim, apa yang kamu melampau pasal kamu ini dulu susah, kamu rasa ya Allah, doalah ya Allah selamatkanlah aku. Betul. Kan bila dah selamat itu mula buat hal. Bila buat perangai ni kan. Sebenarnya Allah cakap innama ba'yukum ala anfusikum. Kezaliman kamu yang kamu melampau buat perangai itu sebenarnya kesannya pada siapa? Bukan pada Allah, ya, bukan pada orang lain, tetapi ala anfusikum mata al hayatid dunya
thumma ilaina marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, kehidupan dunia ini adalah sebagai satu kehidupan sementara, ya. Kita akan kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan beritahu sebiji-sebiji apa yang kita buat. Ia menakutkan Ustaz, ya. Maksudnya ini adalah untuk menguatkan diri kita, tuan-tuan sekalian. Allah memujuk kita, kalau katakan kita dilanda pelbagai cabaran waktu ini di organisasi, di peringkat negeri, negara, dunia ataupun keluarga kita, kita harap kita tak adalah jadi macam orang yang ada dalam ayat ini. Di mana bila susah tu ada Allah. Ada Allah. Ya, tetapi bila dah mula selamat, ya, rasa dah boleh bercuti balik, ya. Akhirnya melampau batas dan kita tidak mahu kita jadi orang yang sedemikian, kerana Allah cakap ba'yukum ala anfusikum, kesan kelalaian, kezaliman itu adalah kepada diri kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita zaqa ataupun zawaqa yang berada pada ayat 21. Perkataan ini berulang 63 kali di dalam al-Quran yang bermaksud merasa, ya, merasa ataupun terkena. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan, apabila seseorang manusia dirasakan kasih sayang, rahmat daripada Allah, maka seseorang itu rasa dia nak kembali balik buat perangai. Makar itu maksudnya perancangan, bukan sekadar buat perangai seorang-seorang. Dia buat sampai nak merosakkan balik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran untuk kita ialah kalau kita dah diselamatkan, tuan-tuan, kita kena berazam. Saya nak committed lagi dengan Quran. Saya nak committed lagi jaga keluarga saya nak committed lagi dengan solat saya. Itu tanda bahawa kita ini bukanlah golongan yang ditegur oleh Allah di dalam ayat ini. Jadi ini pelajaran 2-3 ayat ini, Ustaz, ya, harapnya membantu, dan kita harap kita diuji Allah ini adalah untuk kita jadi orang bersyukur, bukan jadi orang makin kufur selepas ini. Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Apa khabar cik di rumah tu, di Terengganu tu, apa khabar? Subhanallah, bertanya sebab hari ni dapat bertanya khabar secara live ni. Secara live. Apa ibunda Ustaz Fazrul sekali di Perak, di Bido Perak. Ya, subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus doakan kami anak-anak ini untuk terus bersama dengan Al-Quran. Dan Ustaz Fazrul, tadi kita dengar Al-Fadhil Ustaz Roslan berkongsi kepada kita, beri saranan kepada kita untuk pengambilan vaksin. Saya tengok gambar Ustaz Fazrul dekat Instagram tu dah ni dah cucuk. Akhirnya cerita sikit Ustaz, kongsi sikit Ustaz. Ya, mencabar juga Ustaz, ya, nak membuat keputusan untuk mengambil vaksin. Dos pertama. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya pasal antara banyak info yang dapat kan, dekat WhatsApp, dekat Facebook, dekat dalam TV dan sebagainya. Tapi bila tanya balik kepada yang pakar, pada ahli agama dan juga pakar perubatan, saya berforum juga kan, berforum, dan kadang-kadang masuk lagi maklumat lain, rasa macam tak apalah, daftar dulu kan. Lepas tu kalau dapat nanti mungkin tak pergi kot kan. Lepas tu bila dah dapat tarikh tersebut, rasa macam dah tak nak pergi dah kan, pasal bila masuk macam-macam info kan. Tapi bila gunakan kaedah di dalam Al-Quran ini, iaitu kita tentukan maklumat itu daripada sumber yang benar, ya, jangan main forward je kan. Ada je makcik tu yang cakap ada apa misi meninggal apa sebagainya tu. Khawatir nanti saya pun terkesan juga awalnya, tapi bila dah check balik semua,
saya melangkahlah ke IDCC Shah Alam tersebut dan alhamdulillah ya, ini sebagai satu usaha Ustaz ya. Usaha bukan segala-galanya. Ada orang kata inikah usaha segala-galanya, bukan. Tetapi itu je lah yang saya tahu kan. Kalau ada lagi cara lain, saya pun nak buat lagi. Nak buat semua perkara, kerana tawakal itu adalah dengan kita berusaha menggantungkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira dah berapa hari Ustaz selepas 3 hari Ustaz. Jadi setakat ini alhamdulillah Dia hari pertama, hari kedua tu dia adalah waktu malam tu rasa dia tengah react balik kepada badan kan, dia rasa macam demam sikit ya. Kemudian saya makanlah Panadol, dinasihatkan ambil air banyak, air kosong dan juga makan Panadol tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang ni bersama tuan-tuan pada hari ini live. Saya bimbang juga kan, saya bimbang ingatkan boleh ke live nanti kan, pasal bila dah demam. Tapi rupanya setakat ni suara saya jelas tuan-tuan ya. Kalau boleh komen di ruang Facebook tersebut, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan lepas ni giliran saya pula menyusul, insya-Allah. Amin amin insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berkongsi pula seketika sebelum kita menyambung 2 ayat lagi bacaan kita pada hari ini. Kita lihat sekejap, kita ulang kaji sekejap hukum tajwid. Dan pada hari ini insya-Allah kita nak melihat idgham ma'al ghunnah. Kita nak ulang sedikit sambungan kita, ulang kaji kita, iaitu idgham ma'al ghunnah, dan kita ingin melihat ada 5 contoh kalimah-kalimah yang berkait dengan idgham ma'al ghunnah yang kita baca dalam halaman 200 ke-11 ini. Mari kita sama-sama ikuti kelima-lima contoh. Yang pertama sekali pada ayat yang ke-21, iaitu tanwin. Tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Contoh yang pertama ayat 21, tanwin bertemu dengan mim, rahmatan min, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua pada ayat yang ke-22, tanwin juga, tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan waw, طيبة وفرحوا itu yang kedua. Contoh yang ketiga dalam ayat yang ke-22 juga, iaitu pada kalimah makanin wa dhannu, tanwin juga bertemu dengan huruf waw, iaitu makani wa dhannu, tanwin bertemu dengan waw. Baik, contoh yang keempat dalam ayat yang ke-24, tanwin juga bertemu dengan ya, liqaumi yatafakkarun. Dan contoh yang terakhir pada ayat yang ke-25, nun mati bertemu dengan ya pada kalimah man yasha, iaitulah nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun, idgham ma'al ghunnah. Bacaan dia macam mana? Bacaan dia dengan dengung 2 harakat. Masukkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf yang dia jumpa tu 4 tadi, ya, waw, mim atau nun, dengan dengung 2 harakat. Cumanya Ustaz, hati-hati pada huruf waw. Bila bertemu dengan huruf waw, kita kena hati-hati dengung dia, kan? Contoh, tayyibatin wa, sebab kadang-kadang ada yang malu Ustaz. Tayyibatin, dia tak, waw tu dia tak jelas. Tayyibatin wa, itu contoh untuk tanwin bertemu dengan waw. Jadi itulah ke-5 contoh idgham ma'al ghunnah Ustaz. Boleh buka sikitlah untuk contoh ni. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz. Dan tadi ada yang komen kata lemas pula tengok pakai ni. Alhamdulillah, tolong doakan ini untuk menjaga SOP keselamatan bersama tuan-tuan. Sebelum ni face shield kan. Yang itu pun tidak cukup diperlukan. Jadi yang ini sebagai harapnya sebagai usaha kita sekali lagi, ini juga usaha kita bersama. Kita duduk di rumah ya, lockdown di rumah, ini sebagai usaha kita ibadah tuan-tuan. Menjadi ibadah bila kita melaksanakan usaha-usaha sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagaimana yang kita belajar tadi pada ayat yang ke-23
23 ya ataupun ayat 23 sebentar tadi. Jadi kalau kita tengok ayat 22 tadi telah dinyatakan orang-orang musyrik ini dia bila dia kufur kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang beriman ketika dia menghadapi cabaran, dia melakukan kebaikan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, poin yang penting yang kita ambil di sini ialah apa? Ketika menghadapi cabaran. Ya. Ketika menghadapi cabaran, pandemik yang ada, ekonomi kita terjejas tuan-tuan, ya. Tetapi yang penting di-highlightkan pada ayat yang ke-22 tadi ialah doa pada siapa? Jangan doa pada pemimpin ataupun doa kepada kawan. Ya, minta pada kawan, minta pada pemimpin, minta sana boleh nak minta, ya. Tapi doa dulu pada Allah SWT. Ya. Pasal apa? Pasal kalau kita minta pada pemimpin ataupun kepada orang, kita mungkin kecewa. Kita mungkin kecewa. Dan pasti kecewa pun, ya. Betul. Pasal bukannya semua perkara yang kita minta itu kita dapat. Ya. Tetapi bila kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan, yang menjalankan kita di atas kapal di lautan, Ustaz, ya. Maksudnya Allah menguasai segala-galanya ini, Allah boleh beri kita yang terbaik. Nanti Allah lagi beri pujukan kepada kita, penawar kepada kita pada ayat yang ke-24 25 ketika kita menghadapi cabaran. Ya. Allah berikan pujukan lagi pasal apa? Pasal sila bergantung pada Tuhan. Lepas tu nak minta, nak cakap pada manusia, okey. Cabarannya bila katakan di Facebook ke Ustaz, ya. Minta itu, minta ini daripada manusia, bila kita tidak minta pada Tuhan dia jadi kasar. Betul Ustaz. Bila tak dapat je apalah kan. Dah minta tak bagi, dia akan jadi begitu. Tapi kalau dengan Tuhan, mari sama-sama kita lihat bagaimana Allah membuktikan Allah memang sedang menyiapkan kita yang terbaik dengan ujian yang melanda pada saat ini. Ayat 24 25 bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Betul Ustaz, setuju sangat dengan apa yang Ustaz sebut tadi. Dan kalau minta ni Ustaz, kalau kita minta dengan orang ni Ustaz, kalau kena 3-4 kali sehari kena marah dah Ustaz. Tetapi Allah lagi banyak kita minta, lagi Allah suka. Ya. Minta lagi lagi Allah lagi suka kita. Ya. Lagi dan banyak. Allah boleh susunkan. Allahu akbar, subhanallah. Dan kita pun nak doakan kepada Puan Nurmala Mahmud. Kami diuji sekeluarga COVID-19 dan alhamdulillah kami dah selamat, dah habis kuarantin, dah balik daripada hospital, cuma suami masih di ward. Jadi kita doakanlah pada Puan Nurmala, suami Puan Nurmala, agar terus dikurniakan kesembuhan, juga sahabat-sahabat semuanya yang ada sanak saudara ataupun ahli keluarga yang sedang dirawat, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita sambung tuan-tuan dan puan-puan ibu sekalian, 2 ayat lagi, ayat 24 dan ayat 25 kita cuba baca dengan murattal Hijaz insya-Allah. Boleh Ustaz? Okey. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن
يستمتعون بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim inilah daripada ayat 24 dan 25 sebagai pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada tuan-tuan puan-puan dalam kehidupan kita menghadapi pelbagai cabaran. Mungkin persoalan yang kita nak tanyakan, bagaimana ayat 24 25 ini boleh memujuk kepada diri kita yang sedang dilanda pelbagai cabaran termasuk lockdown di rumah sekarang ini. Kita baca ayat ini, kita nak ambil pelajaran yang penting di mana Allah menyatakan sesungguhnya bandingan kehidupan di dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit lalu tumbuh-tumbuhan dengan subur, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, datang azab kami kepadanya pada waktu malam dan atau siang, lalu kami jadikan seperti tanaman yang sudah dihapuskan seakan-akan belum pernah tumbuh sebelum ini. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Apakah yang Allah sedang sampaikan pada kita dalam ayat ini, tuan-tuan, tentang hakikat kehidupan dunia? Ya, dia seperti turun air, kemudian tumbuh dan kemudian ada makanan untuk manusia, untuk binatang, kemudian dah cantik dah, taman dah cantik semua, dah kaya dah kita ni. Kemudian Allah kata apa? Orang-orang yang empunya ni kata apa? Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Aku yang berkuasa ni, aku kontrol ekonomi ni. Kan? Saya yang berkuasa. Maka Allah kata selepas itu apa? Ataha amruna lailan aw nahara, datang ketentuan daripada Allah pada waktu malam ataupun siang, faja'alnaha hasida. Ya, hapus segala-galanya. Dan ini yang kita perhatikan sekarang, kita tengok kepada bisnes-bisnes yang kecil yang besar, Ustaz ya. Ada yang Allah pilih untuk hasida, terhapus tiba-tiba je kosong orang. Ya. Mudah saja bila hari 2 minggu kata dah boleh bergerak orang pergi beli barang. Bila kata je lockdown ni terus tak boleh bergerak, kan? Bagi ahli bisnes, tuan-tuan yang ahli bisnes, mungkin bila kita lihat ya Allah semudah itu keluar pengumuman sahaja, ya, kerana kes-kes yang berlaku, maka akhirnya boleh Allah angkat, Allah bagi balik. Dan dalam ayat ini Allah kata ka'allam ta'nal bil ams, seperti tidak ada apa-apa bil ams semalam. Kan, hari semalam sepatutnya bisnesnya okey, macam dah tak ada, staff beribu-ribu dah tak ada. Allah menyatakan perkara ini kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ini adalah pelajaran, ya, pelajaran. Kalau kita lihat pada pendapat daripada As-Sa'di, dia kata siapakah manusia yang boleh mengambil pelajaran bagi kumpulan yang ingin berfikir, ya, yang mahu untuk selalu tidak syakwa sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan sedia, oh ya Allah, sebenarnya engkau bagi ujian ini, sebenarnya engkau nak membawa aku ke satu tempat yang Darussalam. Subhanallah. Di sini ya Allah, aku tahu ini bukannya Darussalam. Di sini ada salam, ada kesejahteraan, tapi yang betul-betul sempurna bukan di sini. Betul. Ya. Dan inilah yang Allah nyatakan pada hujung ayat 25. Masya-Allah. Wallahu yad'u ila daris salam, kerana di sini adalah daerah penuh ujian. Apabila kita mendengar, ya, kita dapat maklumat saatnya, termasuklah di TV Hijrah, My Quran Time, bila ada kawan-kawan kita yang terkesan, ya, sebenarnya ujian itu bukan hanya kepada yang positif COVID. Betul.
tetapi ujian itu juga untuk yang negatif COVID. Betul. Kita semua adalah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita menjadi orang yang yatafakkarun, yang sentiasa berfikir, kita akan berfikir, oh sebenarnya Allah nak jadikan saya ini pada ayat 22 hamba yang makin bersyukur. Ya, makin bersyukur. Dan pada ayat 23 itu, ya, kalau kita semak balik, fanunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah nyatakan kami akan maklumkan. Nunabbiukum ini ustaz ya, dia macam kalau ada pelajar dia buat masalah disiplin. Lepas tu cikgu cakap, saya akan panggil mak ayah kamu. Allah. Ya. Nanti saya akan beritahu apa yang kamu buat dekat sini. Mak belum datang lagi ni. Betul. Dia dah gegar dah. Ya. Saya akan beritahu. Itu adalah fanunabbiukum. Dan bila dah sampai mak dekat situ, belum bercakap lagi dah. Tolonglah cikgu, tolong. Betul. Ini adalah sebagai satu peringatan untuk kita sama-sama jadikan. Kalau kita lihat bahawa ayat 24 ini menceritakan tentang hakikat dunia, tuan-tuan ya. Dunia ini sekejap sahaja. Malah dalam satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya, satu hadis berkaitan dengan orang yang dapat banyak nikmat ustaz ya, bila masuk ke neraka, nauzubillah min zalik. Bila ditanyakan pada mereka, apakah kamu dapat macam-macam, dia kata aku tak dapat macam-macam. Masya-Allah. Tetapi bagi orang beriman seperti tuan-tuan, ya, mungkin kita menghadapi cabaran, bila kita berhadapan cubaan, ada rakan kita ayah meninggal, mak meninggal kerana COVID, ya, ataupun positif, ya, maka bila sampai ke syurga nanti ditanya, apakah engkau pernah merasa sengsara sedikit pun? Jawabnya apa? Tak pernah. Allahu Akbar. Lupa. Maknanya kita tanya tu ada tak sedikit rasa? Sedikit pun rasa. Jawab tak ada. Tak ada. Allahu Akbar. Pasal tuan-tuan memilih untuk bersama Al-Quran, bersama bersyukur dengan ujian ini kita hadapi dengan bersama. Kita doakan agar tuan-tuan yang bersama My Quran Time ajak lagi ramai lagi mendengar penawar daripada Allah, rahmat daripada Allah, agar kita menjadi orang yang sentiasa berpegang pada Allah, bukan berpegang kepada orang. Berpegang pada orang itu pun akan lemas juga. Berpegang pada Allah, pada tali Allah, itulah yang paling selamat. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama, sentiasa bersyukur dengan rahmat Allah dan jangan menentang agama. Ini yang kita belajar daripada ayat 21 sebentar tadi. Bila dapat rahmat Allah, selepas kita menghadapi cabaran, jangan lagi kita berbuat perkara yang tidak mengikut SOP Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Allah ketika senang ataupun susah. Ini yang disampaikan pada ayat 22. Terus berdoa ketika senang, berdoa ketika susah, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, usahakan untuk mendapat ganjaran amal kekal sampai ke akhirat. Macam mana daripada ayat 24, apabila kita sentiasa melihat dunia ini sementara, kita perlu convert, pindahkan amalan kita, amalan yang boleh sampai ke akhirat sana, salah satunya dengan memahami kepada hidayah daripada Allah. Dan inilah yang berada pada ayat 25, seruan kepada Darussalam untuk tuan-tuan dalam keadaan cabaran pandemik yang sedang berlaku sekarang. Jom kita baca doa bersama Ustaz. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami ini hamba-hambamu yang sangat lemah ya Allah. Kami ini hamba-hambamu yang sangat lemah ya Rahman. Tidak putus-putus daripada mengharapkan pertolongan, petunjuk juga hidayah daripadamu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Bahagianya hati kami saat ini ya Allah, tatkala mana kami dapat bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Saat ini ya Allah, kami dikurniakan keizinan oleh-Mu ya Allah, kesempatan daripadamu ya Allah, untuk kami terus menelusuri pengajian kami daripada Al-Quran. Ya Allah, ayat yang kami baca pada saat ini ya Allah, benar-benar menyentuh hati kami ya Allah. Ayat yang kami baca sebentar tadi ya Allah, kami pelajarinya, kami memahaminya ya Allah.
benar-benar dekat dengan kehidupan kami saat ini ya Allah. Dunia ini hanya kehidupan sementara ya Allah. Akhiratlah negeri kami yang kekal abadi ya Allah. Maka ya Allah, pilih kami sekeluarga ya Allah, menjejaki Darissalamu ya Allah, syurga yang didambai oleh kami semuanya ya Allah. Perkenan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita dan tanda kegembiraan kita pada hari Jumaat penuh barakah ini, tuan-tuan, dijemput untuk bersama dengan tabung gerakan Al-Quran untuk kita terus menghidupkan My Quran Time dan juga program-program Quran yang lain agar kita ini dapat membawa bekal kita sampai ke akhirat sana. Amin. Dan kita tahu bahawa dunia sementara, duit yang ada, harta yang ada ini sementara, kita tukarkan cepat-cepat dengan kita menyampaikannya kepada akhirat kita nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri ulangan kita dan jangan lupa tuan-tuan untuk kita memastikan usaha kita, tawakal kita dengan kita mengucapkan tahniah kepada siapa yang sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin, ya, dan kita doa pada Allah, Allah pelihara kita. Amin. Jangan kita terganggu bahawa ada manusia yang boleh masukkan chip dalam tubuh badan kita. Sebenarnya itu tidak diakui oleh pakar-pakar perubatan kita. Jadi kita bertemu lagi kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Insya-Allah.